Game TFC dengan JDT dah habis, dah dapat keputusan. Okey, pas. Game ke-14 Liga Super pada malam tu adalah game yang terbaik yang pernah aku tengok dalam season 2023 ni. Tetapi aku rasa yang membunuh keseronokan perlawanan pada malam tu dan juga mood penyokong-penyokong nak melihat game yang sangat seimbang pada malam tu, Gadir Mohamed Fusin Mat Saleh. Apabila kita sebagai penyokong baru nak menikmati perlawanan yang kita rasa ini perlawanan yang kita tunggu-tunggu dalam saingan Liga Malaysia, kita menunggu perlawanan-perlawanan yang berkualiti seperti game ke-14. Tetapi apabila diganggu dengan keputusan-keputusan pengadil yang agak mengelirukan, jadi itu yang membunuh momentum, semangat pemain, tempo perlawanan yang penyokong nak. Aku tak ada masalah dengan kad merah yang pertama, dan yang menjadi isu panas, topik panas adalah kad merah kedua. Apabila Ivan Mahmud yang baru dimasukkan tak sampai 10 minit dilayangkan kad merah bila dia meniku pertahanan JDT iaitu Fairuz Baharudin. Kelemahan pengadil Mohamed Fusin ni pada aku, dia yang membunuh semangat melawan dan juga tempo perlawanan daripada skuad Terengganu FC. Aku tidak menyentuh persoalan siapa malam tu kalah dan juga siapa malam tu menang. Dan aku tak berpuas hati keputusan pengadil yang membantutkan dan juga merosakkan momentum dalam satu-satu perlawanan tu. Bagi kelab JDT pula, aku rasa Coach Esteban Solari perlu merencana sesuatu taktikal baru ataupun menyuntik ataupun mengeluarkan senjata-senjata rahsia. Ini kerana 3 perlawanan yang terakhir dalam Liga Super, kita lihat pasukan seperti Pening, pasukan seperti PDRM, Seri Pahang dah mula berjaya menyekat penguasaan JDT daripada kalah dengan jaringan yang besar, daripada bernafsu untuk menjadikan banyak gol dalam setiap perlawanan. Dan itu juga menampakkan memberi isyarat bahawa dalam pusingan kedua untuk Liga Super ni, seperti Terengganu FC dah tunjukkan pada game ke-14 baru-baru ni, bermakna skuad Johor Darul Takzim juga mampu dikalahkan sebenarnya. Bagi pihak Johor Darul Takzim pun mengalu-alukan saingan lebih sengit daripada kelab-kelab yang berada kat Malaysia ni supaya mereka dapat melonjakkan lagi ataupun memantapkan lagi di mana kelompongan dan juga kelemahan yang ada untuk bersaing dalam Liga Juara-Juara Asia nanti. Dan aku rasa ini satu perkembangan yang baik dalam Liga Malaysia. Bayangkan daripada pusingan awal Liga Malaysia, skuad Johor Darul Takzim banyak menang dengan angka gol yang sangat besar, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0. Tetapi akhirnya kebelakangan ini aku nampak kelab-kelab di Malaysia ni dah mula mengkaji, mencongak, menilai ataupun mencari kelemahan seperti menganalisis perlawanan-perlawanan JDT yang lepas. Dan kelompongan kelemahan tu Terengganu FC dah tunjukkan dalam game yang baru-baru ni. So skuad Johor Darul Takzim dan juga Coach Esteban Solari dah mula tak boleh duduk senang. Tunku Mahkota Johor juga, pemilik skuad Johor Darul Takzim, mungkin juga senjata baru, taktikal baru ataupun senjata rahsia yang dimasukkan dalam skuad Johor Darul Takzim ni akan muncul dalam pusingan kedua ni. Wallahualam, ini perkembangan yang baik, perkembangan yang sihat aku rasa untuk Liga Malaysia. Dan kita jangan lupa juga kelab seperti KL City, Kedah FC, Pening, Seri Pahang, Selangor. Ini juga kelab-kelab yang mula menunjukkan keserasian antara pemain-pemain diorang dan juga taktikal antara coach dan juga pemain. Dan satu perkara aku mengharap daripada pihak FM sini, improve lah mengenai pengadil. Sebenarnya dah penat kita nak cerita pasal pengadil, kita nak mengkritik pasal pengadil. Kita tahu pengadil juga seorang manusia, kerana di atas padang tu dia nak menjaga 22 pemain, kita faham. Tetapi kadang-kadang keputusan yang melibatkan perubahan emosi kepada pemain dan juga penyokong, ini perlu dititik berat kepada pengadil-pengadil yang ada. Dan aku masih merindui sebenarnya game ke-14 antara Terengganu FC dengan JDT, kerana tak dapat kepuasan dekat situ apabila kad merah dilayangkan kepada Ivan Mahmud saja, iaitu kad merah kedua. Ini juga menimbulkan persepsi kepada penyokong-penyokong, macam mana nak kalahkan JDT. Baru ada kelab yang dah bermain baik, beri saingan, beri tekanan, time itulah pengadil akan buat banyak kesilapan sehingga kan merencatkan serangan-serangan daripada pihak lawan. Ini yang menimbulkan persepsi negatif. Sedangkan pada aku, kita jangan letakkan sentimen itu dalam kelemahan pengadil. Kalau itu keputusan silap, bermakna itu adalah kelemahan pengadil itu sendiri, itu kelemahan individu. Jangan dimainkan sentimen kelab ataupun sentimen kebencian dalam satu-satu perlawanan. Aku tak setuju perkara itu. Yang aku boleh katakan, ini adalah kelemahan yang dah sekian lama dah. Aku tak tahu bila perkara ni akan selesai. Ada last word daripada aku kepada kelab-kelab di Malaysia ni, dah melihat bagaimana formasi dan juga taktikal untuk menyekat daripada JDT mendominasi 90 minit perlawanan, dan 3-4 pasukan dah bermain formasi-formasi yang diterapkan sehingga kan JDT pun dah susah nak dapat gol banyak. Itu aku rasa analisis yang perlu kelab-kelab di Malaysia ni kena rajin sikit lah untuk menyemarakkan lagi sebenarnya saingan-saingan dalam Liga Malaysia ni.
Dan bagi penyokong, jangan panaskan lagi keadaan kerana game pun dah habis, keputusan pun kita dah terima. Kita pun dah masuk pusingan kedua sebenarnya Liga Super. Tak perlu bermain sentimen kerana kelemahan pengadil, kesalahan pengadil akan tetap berlaku di mana-mana liga sekalipun. Tapi pengadil tetap akan diberi peranan di tengah padang untuk mengawal 22 pemain selain daripada di bangku simpanan. Jadi di Malaysia ni aku harap pihak pentadbir bola sepak terus memantau ataupun memandang kelemahan-kelemahan yang pengadil ni kerap lakukan dalam game Liga Malaysia ni, terutama game-game yang penting, game-game yang panas, supaya tak berlaku perkara-perkara seperti yang dilakukan ketika game antara TFC dan juga JDT. Kita nak tengok satu game yang berkualiti, game yang balance, game yang tak berat sebelah. Itu saja. Tahniah kepada Terengganu kerana tak takut. Aku rasa tak perlu. Aku rasa kelab-kelab di Malaysia tak perlu takut dengan JDT, tak perlu takut dengan apa sejarah sekalipun, apa status, apa title yang ada pada JDT. Dan aku rasa dah sampai masa sebenarnya pentadbir bola sepak juga ataupun pemilik-pemilik stadium di Malaysia ni menyediakan VAR dan demi mencapai status Liga terbaik di Asia Tenggara ni. Okey, jumpa kita video akan datang guys. Bye bye.